Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man zabaha li ghairillahi. Artinya menjauh Allah Ta'ala daripada rahmatnya. Itu mana la'anallah. Asal makna melaknat oleh Allah Ta'ala dan jauhkan rahmat. Akan mereka yang menyembelih kerana lain daripada Allah Ta'ala. Mereka menyembelih tadi kerana hantu syaitan. Kan dulu banyak kan orang tahu macam-macam berhala dan sebagainya. Mana menyembelih binatang tadi dengan tujuan menyekutukan Allah SWT, percaya kepada hantu dan sebagainya. Semua jalan-jalan yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Menceritakan akan ini hadis oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, maka barang siapa menyembelih ia kerana berhala atau kerana palang mensalib atau kerana Nabi Musa atau kerana Nabi Isa alaihi salam atau kerana Kaabah atau umpama demikian itu, maka sekalian itu haram hukum dia dan tiada halal ia disembelih, makanan itu tak dimakan. Sama ada yang menyembelih itu orang Islam atau orang Kristian atau Yahudi. Dan menyebut akan dia dengan terang, dengan terus terang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dan telah setuju atasnya sekalian ashabul kitab, iaitulah Asy-Syafi'iyah. Maka jika mengqasad ia serta yang demikian itu akan membesarkan akan yang disembelih kerananya berhala dan sebagainya daripada Ta'ala, seperti hantu atau tok nenek atau tok keramat ke, dan beribadat baginya, nasihat adalah ia itu kafir wal ayazubillah. Maka jika ada yang menyembelih itu orang Islam dahulu daripada demikian itu, nasihat jadilah ia dengan menyembelih itu murtad wal ayazubillah. Dan ini tauhid ialah mengingkarkan akan dia oleh musyrikun. Dan inilah perbantahan antara sekalian Rasul dan sekalian umat mereka itu, dari sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Arti dan sesungguhnya telah diberitahu kepada engkau, wahai Rasulullah, ya Rasulullah SAW, dan kepada sekalian Rasul yang dahulu daripada engkau, demi Allah, jika menyekutukan engkau akan Allah SWT pada ibadah, yakni fardu takdir, nasaya batal segala amal ibadat engkau, dan nasaya adalah engkau daripada sekalian yang rugi dunia akhirat. Dan lagi firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Diberitahu kepada aku bahawasanya segala tempat sembahyang masajid itu tertentu ia bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu ibadat padanya akan seorang serta Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sembah selain daripada Allah Taala. Dan lagi firman-Nya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bersabdalah olehmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sembahyangku dan menyembelih aku, mata nusuk ibadat, dan hidupku dan matiku tertentu semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sekalian alam. Tiada yang menyekutui bagi, dan dengan itu ini tauhid disuruh akan daku, dan aku yang mula-mula mengikut akan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ditilik kepada umat. Kepada umat mana Nabi dipanggil awwalul muslimin. Mana kita wakafkan sungguhnya ibadat kita, sembahyang, ibadat, hidup dan mati semata-mata lillahi ta'ala,
bukan kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Iza sa'alta fas'alillah, fas'alillah itu kan lahi, ya. Artinya apabila berkehendak engkau meminta akan sesuatu, maka minta olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila menghendaki engkau akan minta tolong, maka minta tolong olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan berkata hadis ini hasan lagi sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ketahui olehmu bahawasanya sekalian makhluk, jika berhimpun mereka itu atas memberi manfaat akan dikau, dengan suatu nasaya tiada memberi manfaat mereka itu akan dikau, melainkan dengan suatu yang sesungguhnya telah menulis Allah Ta'ala akan dia bagi engkau. Ini mana taksis iradat Allah Ta'ala, tak siapa boleh mengubah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Allah Ta'ala itu sahaja yang berlaku, dan apa yang tidak dikehendaki tak akan berlaku. Dan jika berhimpun mereka itu atas bahawa memberi mudarat akan dikau, dengan suatu nasaya tiadalah memberi mudarat mereka akan dikau, melainkan dengan suatu yang sungguhnya telah menulis akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala atas engkau. Maknanya mudarat dari dia, manfaat pun dari dia. Ini seluruh ketuhanan bahawa semua terikat dan telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak ada menduai dalam mentaksiskan, menentukan perkara dan berlaku perkara, melainkan semuanya minallah. Yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Dan ada pun tauhid asma wa sifat, maka iaitu percaya dan membenarkan akan sekalian yang datang di dalam Al-Quran dan segala hadis yang sahih daripada segala nama dan sifat Allah Ta'ala, dan mensifatkan Allah Ta'ala dengan dia atas hakikat, dengan ketiadaan menyerupakan dan memalingkan daripada zahirnya, bahkan diserahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara salaf. Yang jalan salaf iaitulah serah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa makna tangan? Serah ke Tuhan. Ya, dan memelihara jangan ada serupa, bukan kita serupa tangan macam tangan kita. Tangan Tuhan bukan maksud macam tangan kita, bukan. Kaki tangan kita dan kaki tangan kerajaan pun dah tak sama, kan? Apatah lagi dengan zat yang maha sempurna. Maka al-imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Beriman dengan dia wajib sebab tu ayat Quran. As-su'alu anhu bid'ah. Soal ada perkara bid'ah. Sebab sahabat dia tak tahu benda-benda, sebab tu dia dah tahu dah. Maknanya yad, tangan tu bukan tangan macam kita, serah ke dia. Ya, kemudian wal kaifiyatu majhulah. Adapun kaifiat, hakikat tangan tu macam mana, itu serah ke Tuhan. Yang kita tak tahu hakikat sebenarnya dimaksudkan. Ini ayat mutasyabihah. Jadi tiada mengetahui akan hakikat zat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala sahaja. Demikian juga tiada mengetahui akan hakikat sifat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala sahaja. Mana kunhi hakikat. Tidak mengetahui akan kunhi zat wa sifat illallah, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Hatta Nabi yang mursal pun tidak dibuka. Melihat, dilihat. Tapi kunhi zat terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mensifatkan Allah Ta'ala dengan barang yang mensifat ia dengan dia. Ya, sebagaimana Tuhan sifatkan dalam Quran dan hadis, begitulah dia. Antaranya laisa kamitslihi syai'. Ya, Tuhan maknanya tidak serupa dengan makhluk. Dan dengan barang yang mensifatkan dengan dia oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diiktikadkan bersalahannya dengan segala makhluk. Itu di antara laisa kamitslihi syai'. Maka kita iktikadkan bahawasanya Allah SWT mendengar, tiada seperti mendengar kita, ya, dan melihat, tiada seperti melihat kita, dan berkata-kata, tiada seperti berkata-kata kita. Bahkan melihat, berkata Allah Ta'ala dengan sifatnya yang qadim, yang maha suci daripada kesempurnaan, maha suci daripada kekurangan. Dan marah ia tiada seperti marah makhluk. Marah makhluk dari bil qalbi, dengan hati. Tuhan bukan bersusun hati dengan dia. Dan turun dia tiada menyerupai dengan turun kita. Yanzilullah ila sama'ud dunya, ada hadis kan, Tuhan turun ke langit ini, bukan turun macam kita ni.
Mana ulama kini ada takwil mana turun rahmat, ya. Bahkan seperti marah dan turun yang layak kepadanya dengan kebesarannya dan baginya tangan tiada seperti tangan hambanya, ya. Itu maknanya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wajhu, al-yad, tangan semua tu ayat mutasyabihat. Dan baginya muka seperti muka yang patut padan dengan dia, bukan wajah muka macam kita, tidak. Dia serah kepada Allah Ta'ala. Dan istiwa, tapi tiada seperti istiwa yang baru. Dia mana bersemayam, bukan macam semayam kita gaji duduk, bukan. Serah kepada Allah Ta'ala. Kemudian bertanya seorang akan Imam Malik rahimahullah ta'ala daripada ayat ni, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman 'alal arsyistawa, artinya bermula Tuhan yang sangat pemurah, tetap ia di atas aras. Macam mana letak aras, duduk macam tu juga, kan? Serah kepada Ta'ala. Maka menundukkan Imam Malik akan kepalanya. Bila orang tanya, dia tunduk pada masa yang panjang. Kemudian berkata ia bermula tetap itu diketahui akan dia, dan kelakuannya tiada dapat dengan akal. Kalau tetap kita fahamlah bahasa, tapi hak Tuhan akal tak boleh tangkap, ya. Dan beriman dengan dia wajib. Al-imanu bihi wajibun. As-soal anhu bid'ah. Soal daripada dia bid'ah itu serah ke Tuhan yang maha agung, yang maha sempurna, maha dahsyat kebesarannya. Dan tiada aku sangka akan dikau melainkan sesat itu. Dia marah mintanya dia. Mungkin orang ditanya dengan niat lain ataupun berpahaman lain, kata sesat kau ni itu. Maka menyuruh oleh Imam Malik dengan menghalau laki-laki yang bertanya itu, maka dihalau akan dia. Pendeknya apa? Sifat Allah Ta'ala bersalah-salahan dengan sifat makhluk. Itu dasar kita, dasar yang paling kuat, yang paling kukuh. Laisa kamitslihi syai'. Seperti zat Allah Ta'ala bersalahan dengan segala zat makhluk, zat yang baharu ni, dan tiada mengetahui oleh makhluk akan hakikat sifat Allah Ta'ala, sekalipun rasul dan malaikat. Ya, hebat rasul malaikat, Tuhan tak buka tu khas, itu rahsia macam mana. Dan hakikat sifat Allah Ta'ala walaupun rasul dan malaikat, seperti tiada mengetahui oleh yang baru akan hakikat zatnya yang maha mulia. Dalam hadis Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bi zati. Berfikir kamu tentang kejadian makhluk supaya kita nampak penciptanya, merasakan dan mengenali penciptanya. Wala tafakkaru bi zati, jangan kamu masuk memikirkan kunhi zat, hakikat zat, jangan, itu tak dibuka. Kalau masuk juga dia boleh dua, satu tak dapat, satu sesat mungkin, ya. Terserah kepada Ta'ala. Dan kita serahkan akan hakikatnya kepada Allah Ta'ala, serta kita iktikadkan bahawasanya segala sifatnya itu semuanya sifat kesempurnaan secara ijmal dia, yang layak dan patut padan dengan kebesarannya yang maha agung. Seperti mana firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada seumpamanya suatu, dan ia juga yang sangat mendengar lagi sangat melihat. Maka lihat Allah Ta'ala tak sama lihat kita, ya. Lihat kita menggunakan maknanya apa? Sifat perlihat yang baru. Sama kita menggunakan pendengar yang baru. Allah Ta'ala punya qadim, sedia kala dan kekal selama-lamanya, dan penglihatan dia sempurna, tidak ada terdinding. Begitulah pendengaran dia, ya, atau ringkas dia. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan olehmu, mana bersabda olehmu ya Rasulullah SAW, bermula Tuhan aku yang kamu bertanya daripadanya Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, yang tidak berbilang. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang diqasad pada segala hajat selama-lamanya. Tempat tujuan Allahus Samad, tempat tumpuan segala hajat. Tiada ia beranak, ya, makna dia bersifat dengan qadim, ya, makna dia bersifat dengan tunggal. Kalau beranak dah berbilang,
Dan tiada diperanakkan. Dia bukan diperanakkan, bukan dibin kepada siapa. Mana dia apa? Dia qadim sedia kala. Bukan dia baru datang. Kalau anak ni baru datang maknanya. Dan tiada seorang yang menyamai dan sesama tara dengan dia. Walhasil secara keseluruhan dia tidak ada satu pun yang sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Setarap dengan Tuhan tadi. Zatnya, sifatnya, af'al dia. Begitulah maknanya apa? Hebat Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Ikhlas. Sebab surah Ikhlas ni besar. 3 kali baca dah sama macam khatam Quran punya pahala lah. Jadi yang kita baca 3 kali tak baca Quran. Jadi maknanya situ lengkap. Ada golongan Wahabi kata apa baca sifat 20 qul Allah dah cukup. Kita jawab qul Allah memang cukup, lebih daripada cukup. Takut engkau tak cukup. Kalau nak keluar dari qul huwallahu ahad ni lebih daripada 20 kan. Lebih daripada 20 boleh keluar banyak lagi sifat. Kalau kul huwallahu ahad, kata olehmu Allah ahad. Bila ahad maujud tak? Maujud, ada. Situ masuk atas sifat wujud. Kemudian wujud Tuhan sama wujud makhluk tak sama. Wujud dia wujud yang zati. Apa makna wujud zati? Wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, maka masuk kidam. Dan wujud zati mana wujud yang tidak binasa, maka masuk baqa. Dan wujud zati dia muhalif, menyalahi, masuk mukhalafah. Habis semua masuk. Masuk habis tu banyak. Kan 20 sifat boleh masuk. Itu dia antara mana kebesaran surah Al-Ikhlas. Banyak kelebihan besar yang menunjukkan keesaan Allah, yang menunjukkan bertumpunya segala makhluk pada Ta'ala. Iftikaru kullu ma ada ilah dimasuk dalam As-Samad. Situ 9 dah masuk. Jadi maknanya dia tidak berhajat kepada anak dan tidak diperanak. Bila tak berhajat, mana dia kaya. Bila kaya 11 sifat dah masuk. Lebih daripada 20 dah masuk. Banyak. Itu maknanya menerangkan al-ikhlas, menerangkan ikhlas maknanya bersihnya tauhid kita dengan Allah Ta'ala, tidak disekutukan dengan sesuatu dan tidak memandang merasakan bahawasanya ada tempat tumpuan melainkan kepada Allah. Dan makna Allah Ta'ala bersifat dengan sedia, dan tidak ada berbilang-bilang. Sebab dia tidak beranak tak bilang, dan dia tidak diperanakkan, bermakna dia bersifat dengan sedia dan tidak ada sesuatu setaraf dengan dia. Itulah kehebatan, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Kemudian satu lagi firman Allah Ta'ala, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kul, mana katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana bersabda olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka itu, mana ud'ullah, seru, pohon oleh kamu, minta akan Allah, akan seru dan ataupun seru oleh kamu akan Ar-Rahman, mana nama Tuhan, zat yang bernama dengan Ar-Rahman yang maha pemurah, dengan bahawa berkata kamu ya Allah, ya Rahman, akan barang yang mana daripada keduanya, bacalah mana nak baca pun, mintalah mana-mana, serta seru, maka ia elok. Kerana bagi Allah Ta'ala beberapa nama yang elok, dipanggil Asma'ul Husna, 99 nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sabda Nabi Sallam, inna lillahi azza wa jal tis'atan wa tis'ina asman man akhsaha dakhala jannah. Bahawasanya bagi Allah Ta'ala tu yang maha mulia lagi maha besar 99 nama dia. Barang siapa menghafal, akan dia nasai masuk ia ke dalam syurga serta sekalian yang mula-mula masuk. Mana siapa menghafal Asma' Husna ada kelebihan khas. Orang beriman dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga ma'al awwalin, serta orang yang awal masuk. Siapa yang dapat kelebihan ni, kelebihan ni, bila tiap-tiap kelebihan dia berdasarkan kepada akidah yang sahih. Mesti akidah dia tapak dia. Kalau akidah dia tak ada, dia hafal dia macam Yahudi Nasara, tak ada benda. Dia ngapa tapi tak beriman, jawab dia tak termasuk. Sebab syarat untuk mendapat akan fadail, kelebihan segala amal, mesti dia bertapakkan pada akidatun sahihah, mana akidah yang betul, akidah yang sahih. Kemudian ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan makna aqsaha, memelihara. Yang ini mereka memeliharakan makna daripada semua nama Allah Ta'ala. Kita kata as-sami' al-basar, Tuhan yang melihat, maka dia sentiasa merasakan dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Itu munasabah lah. Dia murakabahkan segala asma', maka akan membawa kepada apa? Kebersihan ruhani dia dengan Tuhan dan kuat akidah dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian
Maksud kemudian sabda Nabi Islam, inna lillahi azza wa jal tis'atan wa tis'ina asman man aqsaha dakhalal jannah wallahu a'lam. Sadaqallahu.